Shalom semua dan selamat malam. Saya Roshan Tiran dan malam ini kami akan menerokai topik kepemimpinan. Sedikit pengenalan tentang diri saya. Saya pernah bekerja selama 15 tahun di Amerika Syarikat, Eropah dan akhirnya kembali ke Asia dan ke Malaysia. Di Malaysia, saya bekerja untuk sebuah operasi jurutera aviation yang buat seperti itu mesin-mesin dan enjin-enjin. Kami menserviskan enjin-enjin kapal terbang. Saya bersama beberapa rakan saya berjaya mentransformasikan operasi ini. Satu organisasi yang mengalami kemerosotan dan hampir move place telah ditransformasikan kepada nombor 1 di dunia. Masa saya kembali ke Malaysia, saya juga bersama sebuah gereja berbahasa Malaysia dan inilah permulaan penglibatan saya dalam dunia gereja bahasa Malaysia. Nah, hampir 12 tahun yang lalu, saya bersama beberapa lagi hamba Tuhan telah memulakan ministri wawasan penabur. Nah, memang adalah satu fakta bahawa orang Kristian berbahasa Malaysia membentuk lebih daripada 2/3, hampir 70% daripada semua penganut Kristian di Malaysia. Nah, campuran ini yang sangat indah dari Sabah, Sarawak, kumpulan orang asli, pendatang, semua suku dan kaum ini telah memperkayakan gereja Malaysia. Tetapi, gereja bahasa Malaysia yang kuat inilah akan menjadikan gereja Malaysia menjadi kuat. Tetapi, ada satu masalah. Walaupun majoriti Kristian adalah berbahasa Malaysia, pada tahun 2008 semasa kami membuat satu kajian, kami mendapati hanya 150 lebih bahan bacaan atau buku Kristian dalam bahasa Malaysia. Hanya 150. Masa itu terdapat keperluan yang ketara dan terdesak untuk buku, audio, bahan latihan pendidikan dan pemuridan untuk kanak-kanak belia dan pemimpin berbahasa Malaysia. Ramai orang kampung dan pekan kekurangan sumber asas dan keperluan pemuridan untuk kematangan rohani mereka. Nah, wawasan penabur diwujudkan untuk mengatasi masalah isu material dan konten Kristian yang berkurangan ini. AKK adalah salah satu buku yang telah dicetak dan ada juga banyak lagi buku yang telah dicetak oleh wawasan penabur. Nah, selama 13 tahun bersama Wawasan Penabur, berbagai pelajaran kepemimpinan telah dipelajari. Malam ini, saya akan berkongsi beberapa pelajaran ini. Mari kita mulai menerokai aspek kepemimpinan dari sudut Alkitab dan syurgawi. Ya, mari kita mula. Apa dia kepemimpinan? Apa maksud kepemimpinan? Atau memimpin dengan baik? Mengapa ia penting? Hari ini, banyaknya perbincangan mengenai aspek kepemimpinan. Bagi kebanyakan kami, seorang pemimpin mesti berani, mempunyai personality yang kuat, boleh membuat keputusan yang sukar dan mempunyai pengaruh terhadap ramai orang. Tetapi adakah ini yang dimaksudkan kepemimpinan di Alkitab? Bukankah Yesus pemimpin yang sempurna? Apa yang dapat kami belajar dari kepemimpinan Yesus? Mari kita memahami. Mari kita mula dengan petikan ini. Saya akan baca petikan ini di buku Matius bab 20 ayat 16. Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang dahulu terakhir. Bila saya ulang-alik membaca petikan ini, saya mula-mula merisau. Apa yang dimaksudkan ini? Pemimpin yang bagus sepatutnya yang pertama kan, yang unggul, nombor 1, yang pandai berpidato, pandai membentuk strategi gereja atau organisasi mereka. Apa ni? Yang terakhir akan terdahulu, yang nombor 1 akan terakhir. Kita dibanjiri dengan imej pemimpin yang berjaya. Tengok Steve Jobs, Apple, yang Jeff Bezos dekat Amazon dan orang lain yang berkuasa dan perkasa. Tetapi Yesus berlainan. Dia melarikan diri bila menjadi selebriti di bandar yang dilawati. Kan? Bila dia sungguh hebat, dia lari. Dia pergi ke tempat yang senyap untuk bersama Tuhan. Dan bila saya membaca ini, saya mula membuat kajian
tentang kepemimpinan. Dan saya dapati, selepas menyelidiki bidang kepimpinan, selama 30 tahun ini, saya mendapati ada dua jenis kepimpinan. Dua jenis kepimpinan. Nombor satu ialah kepimpinan dari atas. Kepimpinan Yesus. Cara anak domba. Nombor dua adalah kepimpinan dari bawah. Cara naga besar atau cara iblis. Cara dunia. Masalahnya ialah kebanyakan kita belajar cara kepimpinan dari bawah. Cara naga. Nah, mari kita mulai dengan kajian cara pimpinan dunia ini atau cara pimpinan dari bawah, dari si iblis yang meracuni, dan lepas ni kita akan memahami kepimpinan dari atas atau kepimpinan cara domba. Dunia ni mabuk kuasa. Lihat betapa gila ahli politik merebut kuasa untuk mendapat duit dan harta. Lebih kuasa, lebih hebat. Gereja juga kadang-kadang terperangkap dalam perebutan kuasa. Siapa ada jemaat yang lebih jemaat, lebih berkuasa. Lebih jemaat bermakna pemimpin yang lebih hebat dan luar biasa. Kan? Semua orang ada keinginan yang mendalam dan berkekalan untuk berkuasa. Wah, kita ada umur 95 tahun pun masih ada keinginan untuk berkuasa dan menjadi Perdana Menteri. Tetapi adakah ini kepimpinan cara domba? Memang kepimpinan ada kuasa, tetapi adakah ini kepimpinan cara domba? Pendakian sosial, material dan pencapaian adalah matlamat setiap orang dan setiap gereja. Ini mendaki gunung kejayaan, kan? Kami hendak mendaki gunung sampai ke puncak. Budaya kita mengisytiharkan bahawa puncak gunung adalah tanah yang subur dan merupakan tempat kehidupan yang paling best. Tetapi semua ini tipu muslihat. Kami tahu. Kalau kamu orang Sabah Sarawak mungkin mesti tahu. Puncak gunung adalah tempat yang sunyi. Bertiup angin di mana tumbuhan-tumbuhan kerdil dan berkerut. Kami mendaki gunung menjangka untuk mencari kemuncak yang kembang di puncak. Tetapi sebaliknya, bila kami betul-betul mendaki gunung, kami nampak atas gunung, puncaknya, tempat yang tidak mesra untuk kehidupan. Tuhan, kebanyakan kepemimpinan menyebut atau memaukan kita, wah, ke puncak kejayaan. Tetapi Tuhan menjemput kita ke lembah. Di lembah ada kehidupan yang indah. Kepimpinan bukannya mendaki gunung seseorang dan mencapai nombor satu. Kepimpinan cara domba ialah menggunakan kuasa dengan cara Tuhan. Ini penting. Kepimpinan dari atas, kepimpinan Tuhan, kepimpinan domba atau cara domba ialah kepimpinan mendapat kuasa dari Tuhan untuk Tuhan. Kuasanya didapati dari Tuhan dan digunakan untuk Tuhan. Tuhan akan memberikan kami kuasa yang luar biasa. Tuhan menjanjikan kuasa ini. Dan ini membolehkan kita menjadi pemimpin yang luar biasa. Tetapi bukan untuk kejayaan diri sendiri, tetapi untuk Tuhan, untuk kerja-kerja Tuhan. Nah, kita baca di buku Kisah Rasul-Rasul bab 1 dan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus akan turun atasmu dan kamu akan menjadi saksimu di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan di seluruh dunia. Kuasa dijanji Tuhan. Setiap kami akan menjadi duta Tuhan. Di 2 Korintus bab 5 dan ayat 20. Oleh itu, kami adalah duta Kristus. Kami anak Tuhan. Tuhan hendaki kami menjadi pemimpin yang luar biasa dalam keluarga kami, di office kami, di gereja kami, di segala community kami. Bagaimana kami menggunakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan adalah untuk Tuhan, untuk kerja Tuhan. Si iblis, si naga ni, maukan kita gunakan kuasa ini untuk diri kita sendiri.
Dia mahu kami merangkul kuasa untuk mendaki ke puncak gunung di mana pasti kamu akan bahagia. Tetapi di puncak gunung ini kamu akan tidak puas hati sampai kamu mahu mendaki gunung yang lain pula. Gunung yang lain. Ketidakpuasan ini adalah kerana inilah cara naga dan bukan kepimpinan domba atau cara Tuhan. Nah, apanya cara domba? Bagaimana kami dapat menjadi seorang pemimpin yang luar biasa tanpa mendaki gunung ke puncak sendiri? Nah, inilah cara Tuhan. Seorang pemimpin adalah seorang gembala. Pastor di gereja adalah seorang gembala. Pemimpin kamu sebagai ibu dan bapa adalah gembala. Setiap pemimpin adalah gembala. Setiap jemaat diutus untuk menjadi gembala kepada jemaat yang lain. Tapi gembala pula boleh mengikut cara naga atau cara domba. Kepemimpinan memang dia adalah menjadi domba dan gembala, Kamu mestilah gembala, tetapi ada dua cara menjadi seorang gembala. Ya, mari kita kaji cara naga. Ya, pertama cara naga. Pastor atau cell group leader atau manager di syarikat atau bos boleh menggunakan gereja atau organisasi mereka sebagai platform untuk kemasyhuran peribadi, kekayaan, pengaruh. Pendeta melihat pelayanan sebagai arena persembahan di mana ada yang menang, ada yang kalah. Padri atau pastor atau manager atau bos di tempat kerja menggunakan jemaat gereja atau pekerja di syarikat mereka atau pekerja lain sebagai alat untuk mencapai impian besar mereka. Pendeta menyerahkan ministri doa dan penjagaan iaitu nadi kerja pastoral kepada kaki tangan peringkat rendah kerana mereka tidak mempunyai masa untuk disia-siakan. Tapi ministri, nadi kerja pastoral ialah ministri doa dan penjagaan. Bos-bos di syarikat sama juga. Mereka tidak masa untuk sia-sia, untuk pekerja biasa. Mana ada masa untuk pekerja biasa? Pastor melihat pastor lain atau padri lain atau gereja lain sebagai persaingan. Ini adalah kepimpinan cara naga dan penggembalaan cara naga. Mari kita lihat kepada pemimpin cara anak domba. So, keduanya adalah cara anak domba. Pendeta atau bos organisasi memberikan nyawa mereka demi gereja atau syarikat tanpa mengira apa yang mereka perolehi. Pastor melihat pelayanan sebagai arena kasih dan pelayanan, bukan menang dan kalah. Pemimpin memeluk jemaah mereka sebagai orang yang dikenali dan dikasihi, bukan alat untuk digunakan untuk tujuan lain, untuk kemasyhuran mereka. Pendeta atau pastor melihat doa dan penjagaan sebagai pusat kerja mereka, bukan gangguan. Pastor melihat pastor lain bukan sebagai persaingan, tetapi sebagai gembala sesama dalam perjalanan yang mereka perlukan untuk dorongan dan kebijaksanaan. Dan siapa yang mereka dipanggil untuk menggalak dan mengasihi. Tetapi iblis sering memusingkan kepemimpinan kita. Dia sering memusingkan kepimpinan hingga kamu mau pastor yang lebih hebat dari pastor lain, kan? Kita sebagai jemaat kadang-kadang, gereja tu lebih hebat lah buat ini. Pastor tu lebih hebat. Kami mahukan pemimpin kami memperalatkan kami supaya mereka menjadi selebriti dan kami dapat kagum bersama dalam kejayaan mereka. Tu sebab you tengok pemimpin-pemimpin kerajaan Malaysia, semua nak jadi selebriti. Dan kami ikut diperalatkan. Ini bukan cara kepimpinan domba. Ini cara kepimpinan naga. Apa maksud semua ini? Kepimpinan adalah melayani dan berkhidmat kepada orang lain. Banyak pemimpin, terutama di Malaysia seperti menteri-menteri kabinet, suka dilayani. Mereka lupa kepimpinan itu untuk melayani.
bukan untuk dilayan. Dan pemimpin sepatutnya menjadi hamba kepada jemaatnya. Pemimpin syarikat menjadi hamba kepada pekerjanya. CEO sepatutnya menjadi hamba untuk melayani semua di organisasinya, bukan sebaliknya. Sama juga dengan pastor dan presiden organisasi Kristian. Kami diberi kuasa oleh Tuhan untuk kerja Tuhan, bukan kerja meningkatkan image serta pencapaian kami. Dan ini masalah kepimpinan di banyak tempat. Di golongan orang Kristian, kami diperdaya dan kami memeluk cara kepemimpinan naga. Nah, bagaimana kami dapat melayani? Nah, ada 3 cara yang diberikan oleh Tuhan dalam buku Matius bab 5 dan ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan petikan yang kecil ini dan kita akan cuba untuk memahami dengan lebih apa dia cara pemimpin domba, cara Tuhan, cara yang diberikan oleh Tuhan yang telah memberikan kita kuasa, tetapi kuasa ini mesti digunakan untuk kerja Tuhan, bukan untuk meningkatkan diri kita sendiri. Nah, mari saya baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius bab 5 ayat 13. Mungkin kita mula dari belakang, right? So kita ada tiga benda kan. Garam, terang dan kota. So, mungkin kita mula dari bandar di atas bukit tidak boleh disembunyi, atau kota terletak atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa dimaksudkan Tuhan di sini? So, kita sebagai gembala, kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayan. So, bila kita merangkul dan cakap, oh saya seorang pemimpin, saya mengambil, bila kamu menjadi seorang ibu atau bapa, kamu seorang pemimpin keluarga. Bila kamu masuk di community, dan ambil satu pangkat ke apa-apa, kamu seorang pemimpin. Dan Tuhan menyuruh kita sebagai pemimpin untuk menjadi gembala. Now, kita ada 3 benda sebagai seorang gembala, bukan gembala cara naga, tetapi gembala cara domba. Gembala seperti Yesus yang menjadi gembala kepada kita. Kita pun diseru untuk menjadi gembala kepada dunia ini. Ada tiga benda yang disebutkan oleh Tuhan di sini. Bandar di atas bukit tidak boleh disembunyi. Kami adalah kota di atas bukit yang semua orang dapat lihat. Semua orang pasti lihat. Orang ramai akan menganalisis setiap aspek hidup kami. Keluarga kami, kehidupan perniagaan, kehidupan sosial, dan semua aspek hidup kita akan diselidiki. Kami adalah duta Tuhan, kan tadi kita bincang. Kami telah diberi kuasa. Orang ramai akan tahu. Mereka akan lihat. Kami mesti mengendalikan hidup kita menggunakan kuasa dari Tuhan untuk menjadi gembala dengan cara domba. Untuk kemuliaan kerja Tuhan. Sebab kami kota di atas bukit, semua orang boleh lihat. Kehidupan kita, semua orang boleh lihat. Dan kalau kita merangkul kepemimpinan naga dan kita menjadi pemimpin untuk keuntungan sendiri, untuk kejayaan sendiri, untuk menjadi selebriti, untuk memasyurkan diri sendiri, untuk menjayakan organisasi supaya kita menjadi famous atau menjadi masyhur. Itu cara naga. Itu mendaki gunung kejayaan, mendaki gunung ke puncak kejayaan. Tetapi Tuhan menyeru kita untuk mendaki, bukan untuk mendaki gunung, untuk tinggal di lembah dan melakukan kerja Tuhan. Inilah kepemimpinan, menjadi gembala. Dan semua orang akan lihat kamu. Semua orang akan mengetahui, inilah dia Roshan. Inilah cara hidup dia. Inilah apa yang dia buat. Inilah, dia Kristian. Kita tidak boleh tersembunyi. Nombor 1. Sebagai seorang pemimpin, kamu tidak akan tersembunyi. Semua orang akan kelihat setiap kelakuan kamu. Nombor 2.
anda adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Di dalam bahasa English, dia kata you are the light. Bukan a light tau. Ada maksud. Kalau kamu adalah satu lampu atau a light, right? Bermaksud kamu adalah satu antara banyak lampu-lampunya. Tetapi dia kata you are the light. The light bermaksudnya anda adalah cahaya yang satu-satunya. Itu je. Yohanes bab 9 ayat 5 mengatakan Yesus adalah terang dunia. Tetapi dia tidak hadir secara fizikal. Dia adalah. Tetapi secara fizikal dia tidak hadir. Itu sebab kamu telah menjadi duta. Kan kita bincang tadi, kami sudah jadi wakilnya. Di perjanjian dan inilah maksudnya, kami adalah wakil Tuhan di tempat kami, di keluarga kami, di office kami, di tempat di mana-mana kita memimpin atau diberi tanggungjawab. Kita adalah terang di tempat itu. Nah, di perjanjian lama, di ruang Maha Kudus, di dalam kemah Maha Kudus atau ruang Maha Kudus ini, di kemah itu ada satu meja, dan di meja itu ada satu lilin yang menyala. Lilin itu hanya ada satu tugas, iaitu menyinari roti yang ada di atas meja emas ni. So ada ruang di ruang Maha Kudus, ada satu lilin di atas meja ni yang menerangi atau menyinari roti di atas meja itu. Tetapi yang paling interesting untuk saya, lilin itu menyala lilin hanya boleh menyala, atau candlestick dipanggil, hanya boleh menyala dengan minyak. Tak ada minyak, walaupun ada lilin, tidak ada cahaya. So bila saya mengkaji itu, kita adalah lilin atau candlestick ini yang menjadi satu-satunya di meja itu. Hanya lilin itu yang dapat menyinari roti itu. Tanpa lilin itu tidak dapat menyinari roti ini. Tetapi kita memerlukan minyak untuk kuasa. Minyak tu Roh Kudus. Dan apa ni roti yang kita kena menyinari? Apakah roti yang kena disinari? Nah, Yesus lah roti kehidupan. Kan Yesus sudah beritahu, dialah roti kehidupan dan roti persembahan. Dan kami, kan sebagai seorang pemimpin, kami adalah gembala dan kami mesti menggunakan kuasa untuk Tuhan. Kuasa ialah untuk menyinari dunia ini dengan mesej Yesus Kristus, dengan menyinari kehidupan Kristus. Inilah satu tujuan kami, menjadi cahaya dan pemimpin yang mempamerkan Kristus. Kerana anda adalah cahaya, ini adalah part of kepemimpinan kita. Kita adalah cahaya. So, kita tidak boleh, nombor satu, kita tidak boleh escape. Memang semua orang boleh melihat kami. Dan kepemimpinan kami, nombor dua ialah, tugas kami ialah untuk menjadi cahaya untuk menyinari Kristus. Penting untuk kita fahami. Di office kami, di office kamu, kamulah gembala. Di keluarga kamu, kamulah gembala. Di tempat sosial kamu, di padang bola sepak, di tim kamu, kamulah gembala. Kamu sahaja cahaya, tidak ada orang lain. Dan kamu mesti menyinari Yesus. Inilah yang sangat-sangat penting untuk kami. Now, nombor tiga ialah garam. Kamu adalah garam dunia. Garam ada dua ciri, memberi rasa dan juga bahan pengawet yang memastikan sesuatu yang mungkin akan rosak atau menjadi buruk disegarkan. Saya nak akhiri dengan satu cerita tentang garam. Cerita yang memang kita banyak dengari. So tugas kita untuk menjadi cahaya, tetapi tugas kita untuk juga membawa kesegaran kepada dunia, membawa rasa, menjadi flavor kepada dunia ini. Dan bukan saja untuk menjadi boring, right? Kita mesti membawa sesuatu yang indah kepada dunia ini. Nah, saya nak ceritakan tentang cerita Lot, kisah garam. Mungkin kamu ingat cerita Lot. Lot ni adalah anak saudara Abraham. Dan Lot dengan Abraham, mereka duduk bersama dan akhirnya mereka berpisah sebab
Lot berfikir, saya bersama Abraham, kekayaan saya seperti ini saja. Kalau saya berpisah dan pergi ke tempat yang lebih, ekonominya lebih tinggi, saya akan berjaya dengan lebih. Dia nampak, bandar-bandar itu, ekonomi pesat. Untuk dia kejayaan penting. Dan Lot membawa keluarganya daripada tempat di mana mereka ada dan mereka pindah di mana ekonominya bagus. Bandar. Boleh buat bandar banyak perdagangan dan mungkin bisnes boleh berkembang. Dan dia membawa keluarga dia ke sana untuk perniagaan, untuk berjaya dan menjadi kaya dan mendapat nama yang besar. So dialah yang membawa keluarganya ke sana. Tetapi malangnya dia hilang semua. Bandar itu dimusnahkan dan akhirnya dia berjaya keluar, tetapi isterinya menjadi menjadi tiang garam, right? Dan juga dia kehilangan banyak lagi anak-anaknya yang sudah kahwin. Dan mungkin saya yakin ketika dia keluar melihat isterinya menjadi tiang garam, dia melihat anak-anak perempuannya yang sudah berkahwin dan suami mereka binasa, mungkin cucu-cucu kita tidak diberitahu, dia mesti sedar dialah yang membawa mereka sana. Dia adalah cahaya dan garam mereka. Dia adalah pemimpin keluarga mereka. Tetapi dia mementingkan kepemimpinan naga daripada kepemimpinan domba. Dia mau mendaki Gunung Kejayaan dan dia mengamalkan kepemimpinan naga. Puncak akan hebat. Kita mesti sampai ke puncak kejayaan. Tetapi bila sampai, dia nampak tidak puas hati. Tapi dia yang bawa keluarga dia. Dan kadang-kadang kita pun seperti ini kan. Adakah kita mempengaruhi anak-anak kita dengan cara pemimpinan naga? Kejayaan itu penting. Ini penting. Tak payah pergi gereja lah. Kita boleh skip langkau atau skip gereja untuk aktiviti lain. Mungkin main bola sepak pada hari Ahad. Kamu boleh jadi sportsman yang termuka-muka. Mungkin pergi tuition. Mungkin ini. Dan kadang kala kita tidak mengetahui long term anak-anak belajar daripada kita. Dan mungkin satu hari nanti kita juga akan menyesal seperti Lot. Dia adalah pemimpin keluarganya dan dia memimpin menggunakan cara naga dan bukan cara domba. Dan saya harap kamu semua tidak akan seperti Lot yang satu hari nanti menyesal. Akhir kata, sebagai kesimpulan, ada dua cara kepimpinan. Cara naga dan cara domba. Kedua-duanya menggembala tetapi dengan penggembalaan yang berlainan. Cara naga mendapat kuasa dari diri sendiri dan mementingkan diri sendiri. Ia menipu kami untuk mengejar kejayaan. Pemimpin mesti berjaya. Pemimpin mesti sukses. Pemimpin mesti ada result. Pemimpin mesti macam ini. Mesti ada status. Mesti ada selebriti. Mesti ini. Dan kami, merangkul semua ini dan mahukan gereja kita mesti lebih sukses. Gereja kini mesti buat ni. Pastor saya tak begitu bagus. Dia ajar-ajar saja. Dia tidak berjaya seperti pastor lain. Gereja besar, jemaat berkembang. Cara naga mendapat kuasa daripada diri sendiri dan mementingkan diri sendiri. Cara domba mahukan kamu mendapat kuasa dari Tuhan dan menggunakan kuasa ini untuk Tuhan. Untuk hasrat Tuhan. Tuhan akan memberi kita visi. Paulus, kamu pergi ke sini. Petrus, kamu pergi sana. Roshan, kamu, inilah ministry kamu. Kamu duduk saja di sini. Kamu jayakan ministry. Duduk di lembah ini. Jangan, tak payah. Saya akan bagi kamu kuasa. Saya akan bagi kamu keuangan. Saya akan, pasti Tuhan akan bersama kita untuk memberi kita semua peluang di dalam kehidupan ini. Tetapi kuasa kita diberikan oleh Tuhan untuk melakukan kerja Tuhan. Dan kita akhiri dengan beberapa benda. Kuasa akan diketahui semua orang. Kuasa kita
kita sebagai Kristian akan diketahui semua orang. Sebab kita kota di atas bukit. Kita juga mesti menjadi cahaya menerangi sesiapa yang dipimpin. Dengan Yesus, kita akan memastikan semua orang melihat Yesus melalui kelakuan kami, melalui kepemimpinan kami. Dan akhirnya kami adalah garam dunia. Kami membaiki, menolong, menjayakan jemaat dan komuniti kami bukan untuk menonjolkan diri sendiri, tetapi untuk kerja Tuhan dilaksanakan dan akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah pemimpin yang bercara domba dan jangan mencari keuntungan sendiri, dan menjadilah pemimpin yang diketuai oleh Tuhan. Jangan jadi pemimpin yang diketuai oleh naga. Semoga Tuhan memberkati kamu dan jemaatmu serta keluargamu dalam kepemimpinanmu. Tuhan memberkati kamu dan selamat malam semua. Bye-bye.